Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Zafifah dan nombor matrik saya adalah 056799. Di sini saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai buku yang telah saya menganalisis yang berjudul The Future of Capitalism Facing the New Anxiety, iaitu di dalam bab 9 yang bertajuk The Global Divide, Winner and the Left Behind. But we are here basically to discuss Paul Collier's excellent book, The Future of Capitalism. Di dalam bab 9 terdapat topik yang bertajuk Perhijrahan Miyakupa adalah berkisahkan ekonomi global, dan secara ringkasnya dalam konteks ini Miyakupa selalunya digunakan sebagai pengakuan atas sesuatu kesalahan ataupun kesilapan di dalam konteks perhijrahan. Di dalam subtopik ini membincangkan tentang permasalahan dengan menyatakan globalisasi telah menyatukan perdagangan dan pergerakan pekerja, tetapi terdapat perbezaan dari segi analisis asas di mana perdagangan tertumpu kepada kelebihan berbanding comparative advantages, iaitu bermaksud keupayaan individu atau kumpulan untuk menjalankan aktiviti ekonomi tertentu, sedangkan pergerakan buruh itu berdasarkan kelebihan mutlak yang bermaksud konsep ekonomi yang digunakan untuk merujuk kepada keupayaan pengeluaran unggul parti. Khususnya ia merujuk kepada keupayaan untuk menghasilkan kebaikan atau perkhidmatan tertentu pada kos yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, standard perhijrahan adalah cekap di peringkat global, tidak ada sebab untuk mengharapkan ia saling menguntungkan bagi masyarakat tuan rumah dan negara asal. Selain itu juga, perhijrahan juga mewujudkan beneficiary, tetapi jika mereka tidak mendapat keuntungan, mereka tidak akan berhijrah. Mereka menerima perbezaan produktiviti mutlak yang mendorong pergerakan buruh. Perhijrahan adalah cekap secara global supaya pada dasarnya pemindahan dari pendatang ke tuan rumah. Tetapi jika tiada pemindahan sedemikian, perhijrahan boleh saling merosakkan. Di samping itu juga, di dalam bab ini menceritakan tentang konsep metropolis yang merupakan istilah yang umum digunakan untuk mewakili bandar besar atau kawasan bandar. Kawasan bandar kurang dari 1 juta orang jarang dianggap sebagai metropolis dalam konteks kontemporari. Sebuah metropolis biasanya merupakan pusat ekonomi yang signifikan, politik dan budaya beberapa negara atau daerah, dan sebuah hubungan penting untuk sambungan serantau atau antarabangsa dan komunikasi. Samping itu juga, di dalam perhijrahan Miyakupa, ia juga menceritakan migrasi memberikan keuntungan kepada negara asal, tetapi tidak semua akan mendapatkan keuntungan daripada perhijrahan Miyakupa. Di hal ini, globalisasi dan inovasi teknologi memberikan ganjaran kepada aglomerasi metropolitan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi proses ini juga menghancurkan bandar-bandar perindustrian dan bandar. Sekali lagi, kejayaan perkahwinan mereka yang berpendidikan dan agak stabil telah menjadikan kelebihan kelas lebih boleh diwarisi seperti zaman bangsawan. Akhirnya, kapitalisme hari ini telah membiak patologi di mana kewangan yang tidak dibelenggu, cukai yang tidak bayar, perniagaan yang tidak teratur dan perhijrahan yang tidak terurus. Pada pendapat penulis, iaitu adalah di antara yang berpendidikan tinggi dan kurang berpendidikan, dan juga antara metropolis, kosmopolitan dan wilayah yang merosot. Sebelum saya mengakhiri topik perbincangan kita pada kali ini, secara kesimpulannya di dalam bab 9 ini, dari sudut penulis menunjukkan pendekatan yang provokatif di mana ia menunjukkan kelemahan dan kegagalan dalam mengamalkan prinsip kapitalis di dalam era moden pada kali ini.